Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ini kehadiran kita dalam 8 orang. Okay, sepatutnya ada 5 orang lagi. Okay, dan 14 orang lagi ada exam ulangan BM. Tapi kita tetap akan meneruskan perjalanan. Okay. So, kamu semua sehat kan ni? Sehat bahkan kamu di rumah? Jawab dulu bah. On dulu kamu punya mic. Sehat, Alhamdulillah. Okay, sehat. Sihat cikgu. Alright, thank you Josh for respond. Ya, sehat. Syukur, Alhamdulillah semua sehat. Okay, sehat dengan jayanya di rumah. Okay, so hari ini kita akan sebenarnya kita akan masuk bab 5 iaitu ledger. Okay, sebelum kita masuk bab 5, cikgu ada sediakan sedikit video lah. Okay. Oh, cikgu belum share lagi. Mana sudah tu? Di screen. Okay, cikgu akan share cikgu punya screen. Okay, kamu boleh nampak sudah kan screen desktop cikgu? Boleh respon? Cikgu dah nampak sudah ni ya, kamu punya message. Kalau ada masalah, kamu on voice. Nampak cikgu, nampak. Okay, nampak. Okay. So kalau ada masalah ke atau apa-apakah kamu buka voice lah, sebab cikgu sekarang bila cikgu share screen, cikgu tidak nampak message kamu. Okay. So kamu tengok dululah. Kamu boleh tengok video ni. Okay. So apa yang kamu nampak dari video tu itu adalah macam imbasan kembali lah apa yang sebelum kita ulang kaji untuk exam, kita sudah masuk buku tunai runcit dan kita sudah belajar berkaitan dengan buku tunai runcit. Walaupun buku tunai runcit tu dia belum masuk dalam exam kamu lah yang baru-baru ni sebab kamu cuma sampai Jurnal Am.
Okay, so cikgu imbas sedikitlah supaya kamu ingat. Okay, sebab lama betul kita sudah mengulang kaji exam kan. Okay, so buku catatan pertama. Okay, buku catatan pertama ada berapa? Siapa ingat? Buku catatan pertama ada 4. Apa tu? Siapa ingat? Journal Arm, apa lagi? Jawablah. Journal Khas. Yes. Thank you Josh. Journal khas, buku tunai dan buku tunai runcit. Okay. So, buku catatan pertama dia ada 4. Okay. Ada 4 jenis yang cikgu sudah nyatakan tadi, yang Josh nyatakan tadi. Okay. So, okay, kita sudah belajar keempat-empat. So, hari ini kita akan masuk bab 5 iaitu ledger. So, hari ini kita cuma buat pengenalan sahajalah. Okay, untuk pengenalan sebab kawan kamu pun ada yang ambil exam kan. So, cikgu tidak mahu hari ini kita terus merekod ke apa. So, hari ini cuma pengenalan sahaja untuk ledger. Okay. Okay, cikgu akan share screen balik ya. Okay, so hari ini kita akan masuk bab 5 iaitu ledger. Kamu boleh buka buku teks atau kamu punya buku teks digital pun boleh. Okay, kamu buka muka surat 150. So hari ini kita cuma belajar pengenalan sahaja. Okay. Okay, dalam ledger ni, okay, 5.1 kamu kena tahu apa standard pembelajaran yang penting yang kamu perlu tahu. Okay, so dalam standard pembelajaran ni murid dia mesti mempelajari atau murid boleh menjelaskan tujuan penyediaan ledger. Okay, yang ini sebenarnya adalah pentinglah sebab kamu pun tahu sebelum exam baru-baru ni pun ada soalan apa tujuan penyediaan journal arm kan. So ini adalah tujuan. Kamu perlu tahu tujuan penyediaan ledger. Okay. Menyatakan fungsi setiap ledger. Okay. Menerangkan format ledger dalam bentuk T dan bentuk lajur. Okay. Tapi cikgu akan lebih fokus kepada format T lah. Itu cikgu akan lebih prefer kamu guna bentuk T. Okay. Tapi kita akan satu-satu. Okay. Lepas tu yang keempat, mengklasifikasikan akaun-akaun mengikut kumpulan akaun. Okay, so hari ini kita akan belajar keempat-empat ni lah, pengenalan sahaja. Okay, tujuan ledger. Okay, tujuan ledger dia ada 3. Okay, yang pertama adalah buku akaun utama. Ledger ni dia adalah buku akaun utama. Sekiranya dalam soalan atau dalam soalan kan dia bagi tahu apakah buku akaun utama kalau sekiranya dalam soalan. Okay, buku akaun utama adalah ledger. Buku akaun utama dia lebih dikenali sebagai ledger. Okay, ledger ni tujuan dia adalah untuk merekodkan pelbagai jenis urus niaga. Maksudnya semua urus niaga. Apa yang kamu belajar dalam modul 4, journal arm, journal khas, buku tunai, journal arm, journal khas. Okay, journal arm dengan journal khas tu nanti kamu akan post, kamu akan transfer ke ledger. Okay, dia sebenarnya adalah step by step. Okay, dari bab 3. Bab 3 dokumen sumber kan, maksudnya invoice, bil kan, bil tunai. Okay, nota debit, nota kredit tu adalah
step yang pertama. So apabila kamu akan masukkan dalam buku catatan pertama iaitu akaun journal journal khas, okay, buku tunai runcit. Okay. Selepas itu bila kamu sudah bila kamu sudah rekod dalam buku catatan pertama iaitu modul 4, lepas tu dalam buku catatan pertama tu kamu akan post lagi dalam ledger. So dia sebenarnya ikut step by step. Okay. Ledger ni adalah yang terakhirlah kamu rekod. Okay. Selepas kamu ambil dari buku catatan pertama. Okay. So dia untuk tujuan ledger adalah merekodkan pelbagai jenis urus niaga. Okay. Yang kedua, akaun dalam ledger ni dia merupakan ringkasan urus niaga perniagaan yang tepat dan sistematik. Okay. So bila kamu sudah masukkan dalam ledger itu adalah tepat dan sistematik. Okay, dalam sesuatu perniagaan. Okay, yang ketiga, perekodan dalam ledger menggunakan sistem catatan bergu. Okay. Sistem catatan bergu ni nanti kita akan belajar 5.2. Okay. Sistem catatan bergu ni dia kontrak. Okay. Tapi nanti kita akan belajar. Okay. So, cikgu akan membezakanlah antara tujuan apa tujuan jurnal apa tujuan jurnal khas, tujuan buku tunai runcit dan ledger. Okay, tujuan ledger yang utama dia adalah untuk merekodkan pelbagai jenis urus niaga yang ada dalam buku catatan pertama. Okay, kamu kena faham. Okay, ledger ni dia merekodkan pelbagai jenis urus niaga yang ada dalam buku catatan pertama. Okay. Kamu masih ingatkah apa tujuan jurnal Okay. Tujuan penyediaan jurnal ada dalam exam kan hari tu. Dia untuk merekodkan semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam mana-mana buku catatan pertama yang lain. Maksudnya urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit. So kamu kena masukkan dan rekod dalam jurnal Okay. Jurnal khas. Apa tujuan dia? Tujuan penyediaan jurnal khas untuk merekodkan semua urus niaga yang kerap berlaku dalam perniagaan. Apa yang kerap berlaku adalah jual belilah. Bila kamu menjual, kamu membeli. Kalau sesuatu perniagaan tu tiada jual, tiada beli, bankrupt lah perniagaan tu kan. Okay. So, urus niaga yang kerap berlaku dalam perniagaan seperti jual beli, kamu kena rekod dalam jurnal khas. Okay. Apa pula tujuan penyediaan buku tunai? Okay, buku tunai ni dia merekodkan bila kamu penerimaan dan pembayaran tunai atau cek dalam urus niaga perniagaan. Kalau jurnal khas tu dia mesti secara kredit. Okay, kalau buku tunai dia secara tunai atau cek. So bila ada sesuatu kamu beli atau kamu jual, bila kamu terima atau kamu bayar menggunakan tunai dan cek, itu adalah kamu kena rekod dalam buku tunai. Dan buku tunai runcit. Kenapa buku tunai runcit ni diwujudkan sedangkan buku tunai sudah ada kan? Okay. Tujuan dia adalah buku tunai runcit ni, tujuan dia adalah untuk mengurangkan catatan belanja yang kerap berlaku dalam amount yang kecil dalam buku tunai. Okay, so kalau buku tunai runcit tu, bila kamu tahu runcit, maksudnya dia adalah kedai runcit. Selalunya kedai runcit ni adalah kedai yang sangat kecil. So runcit ni dia maksudnya amount yang sangat-sangat kecil. So kalau amount yang RM10, RM20, RM30, so kamu tidak perlu masukkan dalam buku tunai. Okay, buku tunai runcit ni kamu masukkanlah, kalau amount yang kecil kamu masukkan buku tunai runcit. So dia mengurangkan catatan belanja dalam buku tunai. Okay. Lepas tu buku tunai runcit juga dia mengelakkan pembayaran menggunakan cek untuk belanja kecil. Okay.
takkanlah kamu mau guna cek, okay, buku cek tu dengan harga RM10. Okay, so dia untuk mengelakkan pembayaran menggunakan cek. So memang perlu menggunakan cash sebab amount yang sangat kecil. Okay, alright. Okay, so ledger tujuan dia adalah untuk merekodkan pelbagai jenis urus niaga. Okay, urus niaga yang ada yang sudah kamu rekod dalam buku catatan pertama. Okay, itu adalah tujuan dia. Okay, apa pula jenis atau fungsi ledger? Okay. Jenis fungsi ledger ni, okay, jenis ledger dia ada dua. Okay, ledger arm atau lebih dikenali sebagai LA, okay, atau ledger khas atau lebih dikenali sebagai subsidiary. Okay, ledger arm ni, okay, fungsi dia, okay, so jenis ledger dia terbagi pada dua, okay, ledger arm dengan ledger khas. Okay, ledger arm ni fungsi dia untuk merekodkan semua akaun kecuali ABT, akaun belum terima, dan ABB, akaun belum bayar barang niaga. So, ledger arm ni dia merekodkan semua akaun kecuali ABT dan ABB. Okay. Sebagai contoh, akaun hasil. Dalam ledger arm, akaun hasil, akaun belanja, akaun aset, liability, modal, akaun ambilan. Okay. So dia tidak, dalam ledger arm tidak ada akaun ABT atau akaun ABB. Okay. So kalau dalam ledger khas, subsidiary, dia merekodkan, so maksudnya dalam ledger arm ni kecuali ABT dan ABB. So dalam jurnal khas, di sini kamu merekodkan ABT dan ABB. Okay. Okay, ABT dia akan masuk dalam ledger jualan. Okay. ABB dia akan masuk dalam ledger belian. Tapi yang ini nanti baru kamu akan faham lah time kita sudah merekod. Okay. So kamu kena ingat lah. Paling senang kamu ingat ledger khas lah. Kalau ledger khas, dia cuma merekodkan ABT dan ABB. So ledger arm selain daripada ABT dan ABB lah. Okay. Okay, so hari ini kita akan belajar format sahaja. Rekod belum lagi. Okay, bersabar. Okay, format ledger. Okay, format ledger dia ada terbagi kepada dua. Okay, format ledger terbagi kepada dua, iaitu bentuk T dan bentuk lajur. Okay, so cikgu akan perkenalkan kamu kedua-dua format ni. Okay, format ledger, tapi cikgu lebih prefer kamu menggunakan, bila kamu merekod, kamu menggunakan ledger bentuk T. Okay. Mari kita tengok. Okay, ini adalah bentuk T, akaun bentuk T. So ini senang sahajalah bila kamu yang ini kan akaun nama, akaun bentuk T ni kamu akan buat macam begini, T. Then di sini adalah debit dan di sini adalah kredit. Ini debit, ini kredit. Di sinilah bila kamu merekod, kamu kena ingat format yang cikgu pernah ajar kamu. Yang paling penting, siapa ingat? Ada sesiapa yang ingat kah? Sunyi je ni. Okay, ada sesiapa yang ingat kah apa format yang cikgu pernah suruh kamu tu? Siapa ingat? Respon dulu. Cikgu tengok mesej kamu ni.
Fatihah. Oh, Fatihah. Fatihah selalu dia ingat ni. Dia paling depan. Fatihah, respon dulu. Tidak ingat. Jackson. Jackson pun selalu ni. Kalau notah dia banyak ni. Jackson, ingatkah apa yang cikgu bagi tahu kamu format? Dia dari A. Kalau salah tidak apa, kita belajar. Jackson, where are you? Mana si Jackson ni? Edison? Josh? Siapa ingat? Semua tidak ingat. Okay, kejap. Okay, tidak apalah. Sebab kamu lama betul kamu mengulang kaji kan? Sinilah cikgu buat. Ini kamu ingat sudah? Ingat sudah? Siapa ingat ni perkataan ni? Siapa tahu? Ingat kan? Boleh. A apa? A apa Josh? Asset. Yes, A asset. B belanja. So okay. Kalau kamu nampak di sini, copy here pula. Okay. Okay. So okay, nampakkah? Okay, so ini adalah account bentuk T. Okay, account bentuk T. Okay, ada tarif, butir, folio, RM. Okay, yang penting kamu letak T yang garisan-garisan ni kan. Cikgu kasih lari dulu. Okay, garisan-garisan ni kan. Yang ini tidak perlu kamu buat pun tidak apa. Yang penting yang ini. Yang cikgu bol ni. Okay, T ni, bentuk T. Okay, so kamu letak tarikh, butir, folio, RM. Okay, folio tu macam biasalah. Okay, okay, dalam legend ni lah, folio ni sangat penting. Okay, folio ni bila kamu ambil daripada jurnal am, jurnal khas. Okay, so kalau contoh jurnal am, so folio kamu kena letak JA. Jurnal am atau jurnal khas JK, begitu. Okay. So ini sebelah sini adalah debit, sebelah sini adalah kredit. Di sinilah sebenarnya kepentingan boleh. Okay, aset dan belanja bila bertambah kamu kena masukkan dalam sebelah debit. Okay, kalau dia berkurang baru kamu masukkan di kredit. Berbeza pula dengan liability, equity dengan hasil. Okay, bila bertambah kamu kena masukkan dalam kredit. Okay, bila berkurang baru kamu masukkan dalam debit. Okay. Nanti cikgu nanti bila bila kita merekod baru kita nampaklah. Cikgu akan ajar kamu satu-satu. Cikgu harap kamu boleh fahamlah nanti. Okay. I try my best. Okay. So ini adalah account bentuk T. Okay.
Okey, ini adalah akaun bentuk lajur. Ini cuma kamu punya info sajalah kan. Okey. Sebab cikgu lebih prefer kamu guna akaun T. So ini adalah akaun bentuk lajur. Dia sebenarnya sama sajalah. Okey. Tarikh, butir, folio, debit, kredit, baki. Tapi yang ini kamu perlu garis satu-satu. Okey, kalau yang ini kamu cuma buat T sahaja. Okey. Okey. Cikgu bagi tips. Cikgu stop sharing dulu lah. Okey, cikgu bagi tips. Okey. Contohnya kan, kalau cikgu lah selalu time cikgu pun macam kamu kan. Time cikgu tingkatan 4 cikgu belajar akaun T kan. Okey. Untuk cikgu cepat kan, senang, cikgu kertas A4 ni cikgu akan lipat. Okey. Okey. Cikgu akan lipat macam ni. Nampak tak? Nampak. Okey. Cikgu akan lipat dua. Okey. Dan kamu akan nampak garisan di tengah-tengah ni. Kamu akan nampak garisan tengah ni kan. Kalau cikgu terus garis sampai bawah dan baru garis melintang. So kamu akan dapat akaun T sudah. Itu time cikgu belajar dululah. Time cikgu tingkatan 4 dulu macam kamu. Okey. Tapi lain orang lain caralah kalau cikgu begitu supaya cepat, sebab akaun ni bila kamu exam kamu perlu cepat sebab kita mengejar masa. Kadang-kadang masa tu memang tidak cukup. Kalau cikgu lah kan memang cikgu mau jawab semua, so kadang-kadang masa tu tidak cukup. So kalau macam ledger ni kamu perlu rekod banyak, sangat banyak ledger. Okay. Okay, itu tips lah. Right. Okay. Okay. Tadi dalam standard pembelajaran kamu sudah tahu tujuan penyediaan ledger. Kamu sudah tahu jenis ledger, fungsi ledger. Okay. Jenis tadi ada dua kan. Ledger am dengan ledger khas, dan cikgu sudah bagi tahu fungsi-fungsi dia dan menerang kamu juga boleh, kamu sudah tahu ada dua format ledger. Okey, bentuk T, ledger bentuk T, dan format ledger bentuk lajur. Okey, last kali kamu kena tahu macam mana murid boleh mengklasifikasikan akaun-akaun mengikut kumpulan akaun. Okey. Okey, kalau dalam buku teks kamu boleh buka muka surat 151. Okey, klasifikasi akaun. Okey. Okey. Seorang. Okey, klasifikasi akaun ni dia ada perseorangan. Okey. Okey, perseorangan tu dia ada akaun belum terima dan akaun belum bayar. Okey, ini ada ini barulah. Okey. Yang tadi tu, okey, klasifikasi akaun dia terbagi kepada dua. Okey, perseorangan dan bukan perseorangan. Okey, kalau perseorangan dia ada dua dia punya cabang, iaitu ABT dan ABB. Yang jurnal apa tadi? Jurnal khas tadi. Subsidiary. Okey. Okey, bukan perseorangan, klasifikasi akaun ada dua. Akaun nyata dan akaun nominal. Akaun nyata dan akaun nominal. Okey, akaun nyata dia adalah akaun yang merekodkan semua aset perniagaan. Okey, berikan contoh apa aset perniagaan. Apa aset bukan semasa? Kamu masih ingat kah?
Jawab dulu satu orang. Fatihah. Apa aset? Aset bukan semasa. Masih ingatkah? Yang lain? Satu orang lah. Apa aset bukan semasa? Okay, dalam akaun nyata ni kamu kena rekod semua aset perniagaan. Sebagai contoh, akaun lengkapan adalah aset bukan semasa. Akaun perabot, akaun kenderaan, akaun bank, akaun tunai, akaun inventory, akaun alatan pejabat. Itu adalah semua aset perniagaan. Dia akaun nyata, maksudnya akaun yang nampak dalam kamu punya aset perniagaan. Okay. Okay. Klasifikasi akaun yang kedua adalah akaun nominal. Okay. Akaun nominal ni adalah akaun yang merekodkan semua hasil dan belanja. So, kita sudah belajar dalam bab 2, okay. Apa yang ada dalam aset, apa yang ada dalam hasil, apa yang ada dalam belanja. Okay, dalam akaun nominal, akaun yang merekodkan semua hasil dan belanja. Okay, sebagai contoh, okay, akaun belian, akaun jualan, akaun belanja am, okay, akaun kadar bayaran, akaun dividen, akaun sewa diterima, akaun sewa dibayar. Itu semua adalah hasil dan belanja, gabungan hasil dan belanja. Okay. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Okay. Okay, boleh fahamkah semua? Baru pengenalan ni. Jangan pening-pening. Baru pengenalan legend ni. Okay, boleh ya? Cikgu sudah bagi kamu standard pembelajaran. Ada 4 tu cikgu sudah terangkan dengan kamu. Okay, boleh? Boleh faham? Boleh. Boleh, Si cikgu. laju si Wanda. Okay, boleh ya? Okay, so nanti sekiranya lah kamu kurang faham, kamu boleh PM cikgu atau kamu boleh tanya dalam grup juga. Okay, ataupun kalau kamu mau tengok lagi, kamu boleh tengok di YouTube. Nanti cikgu akan bagi link lah dengan kamu. Okay, sebab ramai juga kawan kamu yang tidak yang ada ambil exam kan hari ini. So, itu sahaja untuk hari ini. Siapa yang belum isi kehadiran list, okay, cikgu tidak mahu sudah guna Google Form. Okay, so isi sahaja dalam Telegram. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Jumpa esok. Okay, bye. Thank you. Thank you semua.